Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 97 Milih-milih 99 Nombor 4 tak. Yang keempat, berkata pengarang rahimahullah ta'ala, yang keempat, zikir semasa wudu. Antara sunnah dan bid'ah. Jika mana kita perhatikan, kebanyakan manusia semasa wudu mereka membaca kalimah yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku kepadaku dengan tangan kananku. Jadi pertama sekalinya alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala masih lagi memanjangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan pada malam Isra' tu, Nabi nampak cahaya putih naik ke langit dan turun, naik turun, naik putih, turun putih, naik putih, turun putih. Dan lepas pada tu sementara, naik cahaya hitam, turun pun hitam, naik hitam, turun hitam. Sebagai mukadimah yang ni. Lalu Nabi SAW bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, apa nama tu? Cahaya yang naik putih, turun putih, naik hitam, turun hitam. Kata Jibril, itulah amalan umatmu. Jadi nak ayatnya muslimin dan muslimat yang dimati Allah, amalan kita walaupun apa akhirat boleh tentu naik putih, takut naik hitam. Jadi kalau amalan kita hak molek sungguh ni, kita jaga start daripada niat kita, batu cara kita buat dengan molek, dia akan naik seolah-olah cahaya putih, sapa ke langit, sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia akan balah hak putih juga pada kita. Badalah orang-orang hak amalan dia lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia akan rasa satu kekuatan dalam dia buat ibadat, rasa nikmat senikmat-nikmatnya. Kerana dia persembahkan dalam keadaan yang molek, maka hasilnya kena pada diri dia juga. Dan begitu jugalah bila mana kita buat suatu amalan,
mungkin boleh jadi niatnya tak betul, ataupun amalan ataupun kita buat cincang-cincang saja, naik dalam keadaan tak sempurna cahaya hitam. Lepas tu hasilnya kita jugalah. Mana tak memberi kesan mana kepada kita. Kita terima hak hitam tu juga. Bagaimana kita persembah kepada Allah Ta'ala dengan cara tak sempurna hitam lega. Jadi hasilnya tubik daripada diri kita, praktik daripada kita hak hitam tu juga. Jadi insya-Allah lah hak keempat ni perbincangan ni kita boleh bincang lah. Ni bagaimana kita sebut dah gitu. Dia penulis dia mengambil pendekatan yang berbeza lah dengan tempat kita. Jadi tak apalah kita baca. Jadi zikir semasa berwudu antara sunnah dan bid'ah. Jadi benda ni termasuk dalam perkara-perkara khilafiyah lah. Jadi nak balas besar-besar pun tak ada guna bagi khilafiyah ni. Moga hak balas tu hak berbeza pendapat itu di kalangan ulama, bukan di kalangan orang jahil seperti kita. Jadi di kalangan ulama ada yang mengatakan tak boleh. Sebagaimana pengarang kitab ni kata dia tak setuju dengan apa ni zikir semasa solat. Dan sebahagian besar terutamanya ulama-ulama tempat kitanya sangat-sangat menerima zikir ni. Cumanya alik kita jangan menganggap ianya daripada Nabi SAW. Kita baca dulu. Jika kita perhatikan, kebanyakan manusia semasa berwuduk mereka membaca kalimah yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW ataupun daripada para sahabat Rasulullah SAW. Misalnya zikir biasa kita baca ataupun ulama-ulama kita ajar kita supaya membaca masa kita basuh tangan lah contohnya. Basuh tangan kanan kan? Kita basuh tangan kanan. Antara doanya disebut di situ ialah Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku ni kepadaku dengan tangan kananku. Maksudnya apa? Maksudnya sesok bila mana Allah Ta'ala nak suruh kitab amalan kita, kalau Tuhan suruh kita amalan tu, kitab kita melalui tangan kanan, insya-Allah bertuahlah kita sesok. Tapi di takdir esok Tuhan suruh kitab amalan kita melalui tangan kiri, waliyazubillah, itu tandanya celaka bagi kita. Jadi kata dia, sebaliknya mereka jelas tidak membaca wirid daripada Nabi SAW semasa mengambil wuduk. Dalam sebuah hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah pergi kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berwuduk, aku dengar beliau membaca. Ketika baginda sedang berwuduk, aku dengar baginda membaca, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ini doa hak Nabi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan lapangkanlah rumahku untukku serta berkatilah rezekiku untukku. Jadi ni tak ada khilaf apa, boleh amal sekali dah. Ada pun hak doa-doa saat ni kita bahas sikitlah. Adakah kita nak tolak terus sebagaimana tuan kitab ni sebut dia tak setuju, ataupun kita masih nak menerima? Sebagaimana kerangka yang sebut saat ni, bahawasanya kita dalam kerangka khilafiyah. Dalam khilaf, bagi khilaf pada cabang, pada furuk. Khilaf hak pada akidah tak sah. Jadi hak pada furuk ni, jadi kita tengok gini ya. Memanglah satu sudutnya Nabi tak ajar sebutir doa lagu ni. Tapi dalam masa yang lain, sunnah kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana-mana saja kita nak berdoa kepada Allah Taala. Masa kita naik kepada gerbang, masa kita di jalan raya, masa kita di mana-mana saja. Cuma ada tempat-tempat yang dilarang kepada kita berdoa. Dalam jamban. Dalam jamban bila tubik mulut tak boleh lah. Dalam hati tak apa lagi. Tubik mulut tak boleh lalu. Jadi kita tengok, adakah doa ni tak boleh? Jadi ada ulama-ulama yang cerita yang disebut oleh seorang ustaz. Pengalaman dia lah mengambil wuduk.
Lama dia ambil wuduk. Masa tu masa dia duduk tengah masa ngaji lagi lah, Jami'ah Universiti. Tak. Di negara Arab lah. Dah. Masa tu dia ambil wuduk nak pergi semaya duha. Ada seorang ulama duk perhati belakang dia. Lalu dia masa dia nak takbir tu, Syekh ni tegur dia. Ya budak, jangan semaya lagi. Dia ambil wuduk semula. Mu tak ambil wuduk lagi saat ni. Lalu dia ni pergi semula, ambil wuduk. Muka Syekh duk perhati ni, ambil dengan molek lah kita bila orang perhati. Lalu pergi semaya. Nak akad nak takbir, tegur pula. Mu pergi semula, ambil wuduk semula. Mana ni aku ambil molek dah saat ni. Jadi dia pun kata bacalah doa. Pasal apa? Sebab kita kadang-kadang kita boleh jadi ulama-ulama kita husnuzan lah. Di sebagian ulama-ulama kita dia nampak dah. Kita sebagai manusia ni, kita ni lalah semua. Kita ni berdosa semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang dalam keadaan luar ibadat tu kita dosa dah dengan Tuhan. Dalam ibadat ni pun kadang-kadang kita dosa lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah antara benda-benda yang makruh ni masa nak semaya ialah perkara-perkara yang kita kecek sebelum daripada semaya. Sebab itulah kalau boleh start daripada wuduk lagi, kita tak selala ada hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ayatnya bila setiap kali kita ambil wuduk ni, setiap anggota kita ni niat kau Melayu, doa kau Melayu pun tak apa. Kita ambil dalam konteks tu. Maknanya paling kurang kita nak, ya Allah, aku basuh tangan ni, tangan kanan ya Allah. Tak ingat nak doa ke Arab tak ada masalah. Sebab berdoa ni maksudnya benda hak kita mari daripada hati kita. Kita berdoa lah nak minta gapo dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan tangan aku ni terimalah amalan daripada tangan kita amalan tangan kanan aku ni ya Allah. Basuh tangan kiri pula. Ya Allah, jauhlah aku minta jauh daripada-Mu ya Allah. Untuk terima amalan kita aku daripada tangan kiri ku ya Allah. Masa basuh kepala pula kita niatlah minta dengan Allah. Tak ada apa kita dengan Tuhan kan. Nak dalam hati pun tak apa, nak sebut slow-slow pun tak apa. Ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil apa ya Allah. Nak ya Allah tolong ajar, tolong faqihkanlah aku dalam agama-Mu ya Allah. Mana setiap kali kalaulah setiap kali kita basuh anggota kita tu, maknanya hati kita duduk dengan Tuhan semua. Jadi hak wuduk hak ni lah hak kita nak bawa kita pergi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amo yakin ni kalau orang hak biasa buat ni ke, di saat dia akan takbir, start daripada takbir aja, Allahu Akbar. Takbir tu dia rasa semasa dia bertakbir maknanya dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa senikmat-nikmatnya sebab ia berpunca daripada wuduk hak comel lagi. Setengah orang tu dalam wuduk pun belah-belah lala dah. Betullah antara perkara-perkara sunnah semasa berwuduk ialah ambil wuduk dengan air yang tidak membazir. Pasal apa? Kita nak jaga, nak basuh slow-slow, nak gapo semua tu supaya hati kita tak lala. Tapi kalau kita pergi tengok, kalau jenis orang-orang hati hak lala, lagu mana cara yang ambil wuduk? Ya bukan air rah-rah gitu ya. Ya holo sapu lebih kurang siap. Mentah ya siap. Kalau lah wuduk lagu ni nak bawa pergi ke dalam semaya, maka kita telah membina satu asas yang tidak kokoh untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat tak ada masalah. Siapa-siapa tak si guna doa-doa setiap anggota wuduk pun tak ada masalah. Hak nak guna pula so ya, jangan pergi hak ni wajib kena baca ataupun hak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Cumanya kita nak doa Sekop Melayu lah, tak apalah, supaya mari daripada hati kita, supaya kita tak lalam. Maknanya minta kebaikan. Basuh kaki pula, ya Allah, mudah-mudahan kaki aku ni tetaplah di atas titian sirat-Mu ya Allah, dan seterusnya dapat membawaku masuk ke syurga-Mu ya Allah. Biar ada perasaan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang minta ya Tuhan ni, ya suka sangat kalau kita minta. Tak? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, doalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Kita ayat gini ya. Kadang-kadang kita tidur malam,
tak terletak sikit abuk nah malam ni. Tak terletak sikit abuk nah nak bangun. Pakai balik tebong tidur. Tak ada terletak dah. Kadang-kadang orang best subuh baru kita sedar. Pasal apa kita tak minta pun. Tapi kalau boleh kita minta lah sepatah. InsyaAllah tak ada best subuh. Paling korang setengah jam pun, kalau paling lewat pun setengah jam orang best tu, kita dah dikejutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita, hak pentingnya kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat ambo ada hak nakal-nakal, dak ambo pun biasa amah. Dak kita yang mudahnya kita masuk bandar ke, benda dunia. Kita masuk bandar ni nak parking payah kadang-kadang. Start nak masuk bandar tu, ya Allah, mudahlah parking aku ya Allah. Mudah. Dia molek kita sapa tempat tu orang miskin nak tubik. Dia molek. Dan insya-Allah lah. Dia tika-tika tak boleh juga. Tapi alhamdulillah kebanyakannya boleh lah kalau kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lah insya-Allah. Jadi banyak lagi doa-doa kita boleh rujuklah dalam kitab-kitab kalau kita nak ngapa doa-doa yang telah diprogramkan oleh ulama, tak ada masalah dah. Benda-benda gini tak ada masalah. Supaya orang marah baca Yasin malam Jumaat. Sebenarnya tak boleh nak marah sebab baca Yasin ni tiap-tiap hari. Nabi suruh baca tiap-tiap. Nak baca malam Senin boleh, nak baca malam Selasa boleh, tak ada masalah. Nak baca malam Jumaat saja pun tak ada masalah. Cuma jangan iktikad wajib dibaca pada malam itu. Sudah ya. Jangan pegang tu. Begitu juga kita berzikir setiap kali lepas sembahyang ramai-ramai, berdoa ramai-ramai, jangan iktikad sebagai ianya satu perkara yang wajib. Wajib tu hak tak sahnya. Kemudian kita gitu. Yang kelimanya ialah makruh bercakap-cakap semasa berwudu. Syekh Said Sabiq mengatakan perkataan yang mubah maknanya harus dah. Semasa berwudu hukumnya adalah mubah. Tidak ada ketetapan dalam sunnah yang menunjukkan larangannya. Jadi bagi dianya makruh bila mana kita bercakap dalam wudu. Sebab apa? Wudu memanglah kalau kira hukum tak ada masalah. Kita nak berwudu belah-belah main, belah-belah isap rokok tak ada masalah sebab wudu ni tidak dia tidak muallak, dia tidak wajib muallak. Betulah kadang-kadang kita ambil wudu di rumah. Contohlah, kita ambil wudu dalam sink tau. Lepas tu ngelah sekali nak basuh kaki tinggi kita niat pergi sambung masjid ada masalah, tapi orang tak buat lah lagu tu. Kalau boleh sekali selalu. Katanya korang bermasa nadah kitab dulu. Lama mana bapa boleh? Sebulan boleh kata. Sebulan. Maknanya tak semayang. Nak royak hukumnya boleh. Tidak mualak pun. Tapi orang tak buat kerja lah bagi lagu tu. Biasanya kita berwudu dengan penuh dengan penuh adab. Dengan penuh adab kita tak cakap-cakap lah semasa berwuduk gapo semua tu. Sebab tu tadi nak jaga tadi lah. Baik tu kita baik-baik daripada kita bercakap, baik kita baca doa. Insya-Allah boleh membantu kita ni kepada semaya kita. Yang kena berlebih-lebihan menggunakan air. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, berlebih-lebih israh, bazilah dalam menggunakan, berkata pada permulaan kitab wudu daripada sahihnya, ahlu ilmin membenci perbuatan berlebih-lebihan dalam berwudu dan melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah kita tengok sini ya. Kita nak ambil wudu. Memang kita dah ambil segala sah dah, insya-Allah lah sah. Tapi kita nak ambil cara hak terbaik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap berjemak-cermat dalam menggunakan air. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i wa yatawaddau bil muddi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan satu sak, yakni satu gatal. Mandi wajib.
menggunakan satu katil banyak mana, satu katil air, dan berwuduk dengan menggunakan satu jenis ukuran, lebih kurang neung lagu mana tu. Jadi dia kata apa tu, maknanya lebih kurang gini lah kita kata, kita kata segelas air. Segelas air itu mampu dah untuk menyempurnakan wuduk kita. Nah, kalau boleh, sebab wuduk ni wuduk ni maknanya mengalirkan air atas anggota. Jadi betalah kalau kita spray, kita mengalir tak boleh. Kalau orang biasanya kita pergi Mekah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nawawi, nak pergi tempat wuduk tu, bila batal wuduk jauh. Jadi kita ambil spray, nak spray tu biar air ngalir dulu. Spray biar ngalir. Bila ngalir, wuduk ni, air ni selagi mana dia tidak terpisah daripada anggota wuduk, maksudnya dia tidak air mustamal lagi. Jadi kita tak tangan kita. Nah, jangan akak. Kalau kita akak, air titik kita tolak balik tak boleh lah. Jadi maknanya walaupun sikit tak apa, hasilkan air mengalir molek gapo semua, jangan akak. Insya-Allah cukuplah. Nak ayat menggunakan air yang sedikit. Sebab itulah kalau boleh kita duk paik pun kita buka sikit lah. Kita teramal dengan hak sedikit ni, hak dengan cara maknanya kita niat kita nak curut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terang buka, maknanya bila kita buka selu, di situlah kita akan start berwuduk dengan cara apa ni, berhati-hati. Slow kita gosok belah-belah. Ingat kalau nak doa lah tadi, doa ada sama ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa yang dibawa oleh para ulama kita. Adapun jika terdapat alasan untuk melakukan israf, nak bazir juga air, seperti terdapat banyaknya tahi dan kotoran yang melekat di masjid, maka diperbolehkan mencucinya lebih daripada 3 kali. Kalau banyak sangat kotoran yang melekat, dia tulis di sini di masjid, boleh kita taklah, boleh jadi betulnya ialah yang melekat pada anggota wuduk kita. Pasal kita nak basuh ke, anggota wuduk ni, bila ada kotoran yang kita nampak bekas, kita nak guna air lebih, gunalah, tak ada masalah. Cumanya dalam syariat, dalam Islam kita nya, dalam kaedah kita berwuduk, bila kita gonyah habis time dah, tak ilah juga insya-Allah lah ianya dimaafkan. Mana Islam ni sangat mudah, tidaklah payah sangat bagaimana kita menyangka. Setengah orang ni ambil wuduk pun siapa setengah jam tak rasa tak rata lagi. Rata kodok, ambil lagi, rata kodok, kita was-was banyak. Sebab kita terlalu berhati-hati sangat, tak boleh juga. Supaya orang semaya lah, terlalu berhati-hati sangat, nak mari kosak ta'aruk ta'yin, menyebabkan dia ni was-was dalam semaya. Jadi punah ke kita juga. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Jadi melebih-lebih dalam menggunakan air dalam berwuduk adalah makruh. Kalau menyebabkan tepat air wakah pula, boleh jadi siapa kau pekat haram. Nak melebih-lebihkan berwuduk tu. Jadi kita boleh guna, nak mana kita nak guna sekadar yang diperlukan sahaja. Okey. Sebab nak sebut sikitlah. Bila sebut bab menggunakan benda orang ni, siapa kau pekat haram, supaya kita blender atas kubur lah kita kata. Semua tu tanah, bila tebuk tanah kubur ni tanah wakaf untuk tanah mayat. Nak bubuh lah benda tu. Tapi dengan syarat siapa satu masa seandainya kubur ni penuh dah dan tak ada tanah kubur lain, blender tu boleh diangkat. Bab blender tu tak wajib bubuh situ. Boleh diangkat. Bukan hak milik kita tanah tu. Hak milik ramai-ramai. Jadi bukan blender dia makan website kan. Jadi nak buat, itu tak apa. Kalau kita bui orang buat, insya-Allah lah. Tapi pak kita ni tetap sapa setara tu. Yang insya-Allah kalau dia penuh, blender penuh belaka kat,
Orang cari tanah lain lah buat kuburnya. Tapi nak ayatnya bila siapa kau perikat terpaksa tak ada tanah dah, boleh akad belenda tu. Jangan ngaku belenda hak kita dah mana boleh buat tak, boleh akad. Tak ada masalah. Sebab melibatkan hak orang. Tanah cik kita lah gihlah. Nah. Seterusnya mengambil mudah salah satu rukun wuduk. Tak. Wuduk itu memiliki kewajipan dan rukunnya. Rukun pertama adalah niat. Sedangkan niat sendiri letaknya di dalam hati. Lalu mencuci muka dan kedua tangan sehingga kedua siku. Membasuh kepala dan terakhir mencuci kedua kaki. Niat muka. Maknanya dalam mazhab kita, niat ni disertai dengan perbuatan. Begitulah. Apa ni? Bila satu hari sini baru kita niat. Kalau kita niat awal sah kan? Bukan kita ambil sunat dulu, basuh tangan dulu, basuh mulut dulu, koma dulu tak. Tak ada masalah nak niat awal, tapi kalau boleh biar berkekalan siapa basuh muka. Niat ambil wuduk tu berkekalan siapa kita basuh muka. Hak tu hak tak khilaf dah lah. Maknanya basuh muka ni baru bermula anggota yang wajib bagi wuduk. Cuma kita ingat setengah-setengah sebahagian ulama kata memadai juga. Tapi kita keluar daripada khilaf, biar kekal siapa basuh muka ada niat kita ambil wuduk. Bagaimana kita mandi wajib lah. Bila mana air terkena pada badan kita, di situlah bermulanya niat kita disertai dengan perbuatan. Betul setengah-setengah orang kata, kita ni niat duduk rumah niat boleh maya dah. Duduk rumah niat nak semaya ni, niat kau situ baru azan nak semaya, baru tak semaya lagi. Itu dah dalam Islam nak niat ni selalu dah. Sekali dengan perbuatan selalu dah. Kadang-kadang kita nak semaya tak semaya lagi, tu baru azan baru. Azan nak semaya. Nak. Betul lah kalau kita niat nak ambil wuduk, tak ambil lagi. Tak. Betul disertakan dengan perbuatan. Ambil wuduk. Jadi maknanya hak mudahnya pak basah dua kering niat. Kalau kita mandi dalam laut. Nah, kita mandi dalam laut ataupun mandi sungai. Mandi sungai air terjun. Nak ambil air semaya. Dia tertib masa kita ambil air semaya dalam masa kita mandi dalam air sungai ni. Dia nyelai sekali beres. Dia kira tertib dah. Tertib takdiri pada kira-kira saja. Tak perlulah kita nak nyelai basuh dulu, gapo patut basuh. Pakai nyelai dulu. Tak kita niat sekali dengan nyelai tu niat. Nyelai dulu insya-Allah. Katanya guru apa? Sah dah. Dia panggil tertib takdiri. Tak ada masalah pasal dia basuh belakang. Sekaligus. Tak. Jadi tengok rukun-rukun dia tadi, tak rukun wuduk. Jika bertentangan dengan satu rukun sahaja daripada rukun tersebut, maka wuduknya tidak sah serta tidak dianggap memenuhi ketentuan syar'i. Sebagian orang melalaikan salah satu daripada rukun wuduk lantaran takut akan mengubah penampilan keindahan rambut yang telah ditata rapi dan sebagainya. Ada orang pasal lagu ni. Tak. Kita mungkin kita tak serah kita orang jatuh. Orang puan minta maaf dia orang puan dia. Orang puan ni amo jumpa banyak kes dah. Bila makan gula sudah tak boleh mayah lalu. Bila makan gula kan sehari sutuk, mari baru boleh mayah. Hari ni tak boleh semayah pula. Apa tu bimbel. Hari bimbel takut punuh makeup dia tu. Jadi tok lelaki dia tahulah. Tak, tok lelaki dia amo pesan ada seorang hamba Allah kata lelaki dia. Kena marah sikit kau bini ni. Dia kata tak ke siapa nak suruh bercerai berat. Bukan nak suruh bercerai berat. Kita tok lelaki ke pergi masjid sama rakyat kau bini kita sepatah. Tak.
Dia bawa jari-jari sekali bawa bini mari masjid dacu merah. Alhamdulillah tak ada masalah. Cumanya bimbang. Pasal dacu merah tu tak apa, yang ambil wuduk dulu. Mau batal wuduk agak-agak. Agak mana? Tak boleh maya pula ni beringatlah tok lelaki ni jangan jadi dayuh dengan bini ni. Bukan nak suruh bini kita takut, kita nak suruh boleh dengar hak kita royak, hak sakut paut dengan agama. Ada hak pasal lagu tu. InsyaAllah hak mari masjid ni beres belaka. Hak tak mari tu bimbangnya. Tak? Maka dengan itu sudah sepatutnya kita tahu bahawa solat itu tidak dibenarkan tanpa didahului oleh wudu. Pakar tak saya ambil air semaya sebab takut kocak bojeng, takut apa ni, ataupun ambil juga sapuh teh atas makeup kalau hak tina tak kata. Sebab makeup fashion jenis tidak air tidak nyerap. Tu ingatlah kok mana pun semaya tak sah. Tak apa kita semaya, kita nak itu kita balik semaya dia pula jangan. Karena kita dengan sengaja meninggalkan semaya, dosa besar. Tinggal semaya dengan sengaja. Sedangkan wudu tidak dikatakan sempurna kecuali perlu melalui semua rukun-rukun wudu tadi. Start daripada basuh muka, sekali dengan niat gapo semua tu sapalah basuh dua kaki. Semua sekali. Muka hak tak tahannya. Ada rupu yang muka ke atas ni jenis rambut. Tak. Habis situ. Kemudian yang ke-8. Terlupa membasuh tumit. Ni ada hadis suku kita pun dah dengar semua dah ni. Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nari marrataini aw salasan. Nabi ulang 2-3 kali. Nabi kata, sungguh celakalah tumit bagi ahli-ahli tumit yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Nabi sebut 2-3 kali. Nabi ulang tak? Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ahli-ahli tumit yang menyebabkan dia ni masuk neraka. Tak? Nabi ulang 2-3 kali. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, sabda Nabi SAW, celakalah ahli tumit ni yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, disediakan baginya api neraka disebabkan tidak membasuhnya. Bila tak basuh, tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Bagaimana hak Nabi lalu pada 2 kubur tiba-tiba Nabi patah tamak ada pocok situ. Mudah-mudahan keduanya diringankan azab. Antaranya sebab tidak istibrak daripada kecing dia. Maknanya tidak buai berhabis. Tak sah pasal, tak sah semaya. Dia kecing Bila dia kecing, dia tak itu. Pasal galik-galiknya bila kita kecing ni ke mana dia ada air lagi. Titik. Jangan gaduh. Lepas kita rasa kita istibrak belaka dah, insya-Allah lah. Jangan sampai kau pikat was-was pula. Lepas pada tu insya-Allah kita serah pada Allah Taala. Yang hak paling penting kita buat dah. Ni pakai lepas kecing pakai basuh lalu. Tak boleh gitu. Mana kena istibrak juga. Jadi kalau hak lagu tu pun supaya hak ni pun supaya juga. Maknanya bagi tuai-tuai tumit, andai kata membasuhnya sudah cukup, maka orang yang meninggalkan membasuh kedua tumitnya tidak diancam. Dah kali maknanya basuh dah beres lah. Kita rasa beres dah ni. Kadang-kadang orang kita buka baik, setengah orang hak jenis malah ya Allah gitu kaki dia. Bila Allah gitu, adakah hai hak turun tu meratai semua tu? Kalau hai itu turun mengalir molek tak apa. Habis tu kena jaga molek lah bab ni. Benarnya benda-benda gini yang membentuk peribadi kita ni, kasar atau kasar gapo semua. Masa mana kita boleh tengok perangai apa kita? Masa mari masjid ni alhamdulillah kita boleh tak nampak lagi masa ni. Masa kita rasa pas ni ada makan belakang buffet luar tu. Masa tu tak nampak ada berebut. Berebut tak ada takut mau nyendak
Gula kambing ada giabok 5 ne putung berebut nak widai giabok pakak berebut ada. Ya nampak PA perangai ni masa makan pun nampak. Masa segala-galanya masa dek saja ni tak nampak. Masa ada aktiviti kita boleh nampak. Batulah beringatlah kita dak. Jadi maknanya itulah dalil yang menunjukkan wajibnya kita mencuci kedua kaki dengan sempurna. Begitu juga anggota lain. Cumanya bila Nabi sebut ni hak ni lah hak golik-golik kita terlalai daripada membasuh dua tumit kita dengan sempurna. Biasanya ingatlah hak pesen skala kita bagi Allah. Kalau kita pesen jenis Allah, beringat untuk akan datang bolah buat. Hal lepas dah kan? Hal lepas dah tu mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita lah. Awak gana hak lepas dah. Masing-masing kita ni ada dosa belaka tak sempurna. Jadi sangat sayang sekali apabila kebanyakan kita orang Islam ni mengambil mudah urusan ini. Padahal wuduknya tidak sah kecuali dengan menyempurnakan basuh tumit tadi. Kena basuh belaka. Start daripada semua sekali lah. Start daripada basuh muka gapo semua tu biar meratai. Tu tak ambil forok-forok kecil lagi. Kalau tertusuk duri tu luar lagu mana pula nak basuh dak. Jadi kalau kita baca kitab-kitab jawi hak tua-tua kan, kitab-kitab Taurah dia ada belaka tu forok-forok halus pula tu. Masuk duri cocok dobit luar lagu mana. Bahal belaka tu ulama. Jadi bila kalau duri tu dobit luar, dia kena basuh pada juga. Sekat-sekat hak siapa. Tapi kalau duri tu duduk dalam dah tak apa. Tak ada masalah lah. Dari sini tu duri tu luar. Mana? Jadi ulama-ulama kita mana siap belaka dah hukum hakal dia. Ijtihad para ulama berdasar pada nas-nas yang ada. Kemudian membaca surah Al-Qadr setelah berwudu. Ni dia sebutlah. Di antara perkara bid'ah adalah sebagai orang membaca surah tersebut setelah berwuduk sebanyak 3 kali. Iman As-Sakhawi berkata hadis yang menyebutkan bacaan inna anzalnahu tu setelah wuduk tidak ada asahnya. As-Suyuti berkata di dalam sanadnya terdapat Abu Ubaidah, ia ni majhul. Atas kita lah. Cuma baca Quran itu tak dosa di mana-mana saja. Bila sebut cuma bila ulama ada menyebut macam ni, cuma kita tidak mengiktikadkan ianya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10. Ni pula. Ini adalah suatu perkara yang sering dilalaikan oleh kebanyakan kita. Padahal perkara ini termasuk daripada kesempurnaan wuduk. Jumhur ulama, maknanya majoriti ulama lah, berpendapat disunatkan ketika berwuduk menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah buat sama dah. Kita baru nampak ililah. Nampak kita ni ambil berat tentang ibadat kita. Kita ibadat kita. Batulah kadang-kadang kita berhati tidak semestinya ustaz. Orang-orang muda kan, kita berhati setengah-setengah masa ambil wuduk, alhamdulillah comel. Walaupun tuannya tak akan payah tapi comel ambil wuduk. Maya kita kelih, dia ni kaki masjid, maya Jumaat masjid sama. Walaupun payah dia tak atas kepala. Kita tengok latar belakang keluarga orang, latar belakang keluarga insya-Allah. Maknanya alhamdulillah paling kurang kita tengok anak TM ajar walaupun dia tidak mengaji agama secara rasminya, tapi dia ada asas agama. Semaya dia jaga. Kadang-kadang dia semaya ni orang-orang biasa ni tak nak semaya dia ada pakaian khusus. Pakaian bukan tak boleh pakaian tu. Pakaian khusus. Pakaian kita buat kerja hari-hari tu kita bimbang pasal kita masuk jambai tu jambai. Demon ni dia lebih berhati-hati. Siapa nak semaya dia tukar pakai kain. Bukan tak boleh tak ada masalah tak tukar. Tapi nak ayatnya orang ni membesarkan Allah Taala dalam kehidupan dia. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asbiril wudu'a wa khallil baina asabi.
Sempurnakanlah wuduk dan sela-selalah di antara jari-jari kita. Jadi kalau kita tak biasa buat, start nak ambil semaya subuh, sebelum subuh malam ni, pagi kali kita terahlah start. Lepas tu kita akan rasa lagu mana nikmat semaya kita secara mana. Mana kita ambil start awal, kita start kita baca kita online itu, nak ambil air semaya, nak ngadoa satu persatu, kemudian dengan air yang perlahan, gapo semua yang tidak membazir, kemudian dengan menyela-nyelakan setiap tangan kita tadi. Kemudian kita pergi semaya, kita akan rasa nikmatnya semaya daripada semaya-semaya yang biasa. Sedangkan kata dia, pengikut mazhab Imam Maliki berpendapat wajib menyela-nyelakan pada jari jemari kedua tangan dan disunatkan pada jari jemari kedua kaki. Adalah Nabi SAW menyela jari jemari dengan kaki kelingking beliau. Tangan ke dia lebih mudah sikit nak berbanding dengan kaki itu. Al-Mustawrid bin Shaddad mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Guna ni. Kaki guna ni. Mana kaki ke bawah ke atas ke apa semua tu tak. Kita turutlah. Kita cuba turut sunnah-sunnah yang telah diturutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita ambil lagi nombor 11. Kemudian adanya sesuatu yang menghalangi air daripada masuk ke anggota kita. Sebahagian wanita masih ada yang menggunakan cat kuku. Ni cat kuku kita sebut tadi bak makeup dan selainnya untuk menghiasi kukunya. Bahkan golongan laki-laki juga memakainya sehingga ketika berwuduk tangannya penuh dengan cat tersebut. Padahal perkara itu boleh menghalang air wuduk yang seterusnya boleh membatalkannya. Maka mereka semua wajib membuangnya terlebih dahulu sebelum berwuduk. Adapun jikalau disebabkan oleh perkara yang bersifat darurat, seperti gig yang membalut tulang, luka parah dan sebagainya daripada uzur syar'i, maka tidaklah mengapa apabila dia mengusap bahagian atasnya sahaja. Jika air dapat membahayakannya, dia cukup bertayamum. Jadi masalah orang belak ni, rasanya kita biasa dengar dah dalam kita biasa amal dah. Maknanya kita ambil wuduk biasa dulu. Kaki lah kita kata. Kita ambil wuduk biasa. Ambil siapa soleh apa kaki kanan. Kaki kiri kita tak ada. Kaki kanan tu ada belak so. Kita sapu dulu dah. Cepat mana hak tak ada belak air tu. Tak. Kemudian belak tu kita buat lalu air tak apa, buat bukan kata cubuh air tak, buat lalu gitu je sebagai isyarat. Kemudian kita bertayamum. Bagian nak ganti tempat wuduk tak sapa tadi, bertayamum. Mana bukan kata kita tayamum lalu, kita tayamum situ. Lepas tu baki lagi tangan kiri, kaki kiri kita sambung dengan wuduk balik. Gitulah. Adapun jikalau hanya warna sahaja seperti daun inai, maka perkara itu tidak mempengaruhi sahnya wuduk, tak ada masalah. Cuma kita ni supaya kalau pomeh kereta. Lagu mana pomeh kereta? Payah gak tu tak? Pomeh kereta. Jadi kalau pomeh kereta ni, mana dia kena cuci juga, tapi sekat-sekat hak boleh dia cuci. Lepas dia cuci habis dah. Nak lekat itai-itai sikit tu insya-Allah dimaafkan. Sahlah wuduk dia. Tapi kalau kelas kita ni tidak pomeh, tak boleh nak turut dia lah. Tak. Kelas tak pomeh jangan turut sepa pomeh. Pasal kita bukan kerja kita. Dia kerja dia tak apa. Maka dia lebih ringan sikit nak berbanding dengan kita. Dia tak sepalah atas orang-orang tu insya-Allah.
Bisa dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita tengok selalulah balik lepas ni sesuatu hamba rasa kita cuba amal selalu berwuduk dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan ianya akan membawa kepada sembahyang yang bermaya kepada kita, yang insya-Allah mudah-mudahan juga akan membentuk pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.